mana kes ini boleh diklasifikasikan sebagai NFA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita ada di depan Maria Holding Sedia Berhad di Skudai, Johor. Okey. Apa yang kita nak bagi tahu, isu yang kita bawakan sekarang ini masih lagi tidak selesai kerana beliau tidak mahu berbincang dengan kita, dan ini Ashraf datang daripada Kuantan tadi kita bagi tahu bahawa tidak selesai, dan macam tu juga melibatkan isu pekerja-pekerja melibatkan caruman KWSP Sokso, dan mereka melibatkan MMP Madam Maria Partners ini juga tidak selesai. Dan isu yang terbaru yang saya dimaklumkan, kita minta PDRM buat siasatan, kita minta Jabatan Integriti PDRM buat siasatan. Kita mendapat makluman terkini kenapa laporan yang dibuat oleh Ashraf ini di mana kuat di Kuantan Pahang pada 19 November 2023. Setelah laporan itu dibuat oleh Ashraf, beliau tidak langsung dihubungi dan dipanggil untuk memberi keterangan oleh pegawai penyiasat. Isu dia buat laporan, isu melibatkan Maria Holding Sedia Berhad, Kilang Jahit Bukal, Johor. Dia buat laporan 19 sampai hari ini tidak ada sebarang siasatan, tetapi bagaimana kes ini boleh diklasifikasikan sebagai NFA. Saya ada call balai tadi, balai Kepas. Saya cek, saya bagi nombor report Kepas 01011023. Jadinya bila saya cek, dia kata kes ni dah NFA. Sedangkan pada hari saya report 19 hari bulan tu, Sarjan tu ada call ke telefon balai Kuantan dan bercakap dengan saya. Okey, dia tanya sikit kronologi cerita tu. Saya dah explain dan okey, dia kata okey, aku faham, aku kena tipu. So aku nak jumpa kau. Bila kau boleh datang Johor? Saya kata saya bila-bila masa tuan bagi tahu saya bila saya boleh datang. Apa-apa tuan update. Okey, nanti aku call kau. Daripada 19 hari bulan sampai ke hari ini saya tak terima apa-apa panggilan daripada Sarjan kes tu, Sarjan Syafiq daripada IPD Skudai. So saya mintalah pihak PDRM buat siasatan dan telikilah kes ni, macam mana kes saya ni boleh jadi NFA tanpa saya diambil keterangan. Maklumat yang dia dapat, bagaimana kes boleh NFA tanpa keterangan? Cukup mudahkah? Saya minta kepada Timbalan Ketua Polis Negara DIGP Datuk Seri Ayub Khan, sebelum ini sebagai mantan Ketua Polis Johor, seluruh negara mengetahui ketika Datuk Seri Ayub Khan ini menjadi Ketua Polis Johor, bagaimana tahap integriti dan keyakinan rakyat Malaysia terhadap PDRM di Johor. Apakah ini boleh berlaku? Belum disiasat, laporan tidak diambil pun kepada dia ini, tak diberi pun keterangan. Bagaimana terus pegawai penyiasat ini boleh letakkan kes ini sebagai NFA? Ambillah dulu, panggillah dulu, tanyalah dulu, siasatlah dulu. Walaupun nak letak NFA ke RTM ke apakah bana pun, inikah sistem kita? Sebab itu kita tidak meyakini untuk membuat sebarang laporan polis di Johor ini. Ini luahan kita. Kita tidak yakin untuk buat laporan. Kalau kita nak buat laporan, kita akan terus ke Bukit Aman. Setuju? Kita akan terus ke Bukit Aman. Sebab apa? Sebab di situ ada pegawai-pegawai kanan polis yang masih mempunyai integriti yang tinggi, yang masih lagi rakyat menghormati mereka ini. Sebab itu kita akan ke Bukit Aman untuk buat laporan. Sini, minta maaf, kita tidak akan buat laporan. Bukan kita nak buat tuduhan, tapi ini adalah realiti, hakikat yang berlaku. Kita seolah-olah ditindas, kita seolah-olah dizalimi. Rakyat Malaysia ditindas dan dizalimi dalam negara sendiri. Perundangan ini seolah-olah menindas rakyat. Diorang ini tidak tertindas, rakyat yang tertindas. Diorang datang menghina bangsa kita. Kita ini seolah merempat dalam negara sendiri. Diorang menghina bangsa kita. Diorang menghina secara terbuka. Diorang keluar daripada kilang ini, kita dimaklumkan polis escort diorang. Adakah tidak betul?
Adakah betul cuba siasat? Bagaimana ini berlaku, tuan-tuan? Kita ini sekarang ini sedang merempat. Kalau tidak ada tindakan ke atas wanita ini. Kita punya aktivis rakyat Malaysia dah buat laporan mengenai 3R. Ini 3R ini. Kalau seorang menteri besar Kedah yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor melibatkan isu 3R, boleh ditahan PDRM pukul 3 pagi.